أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dihormati dan dimuliakan juga para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita membacakan surah Yasin dan doa selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusan ahli karya kita yang berhajat. Apa jua hajat yang diminta, mudah-mudahan diperkenan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Pada muka surat yang ke-92 kita masih lagi dalam tajuk tentang ahli waris. Kategori mengikut sebab. Yang lepas kita dah bincangkan antara sebab kenapa seseorang itu boleh mewarisi pusaka, boleh mendapat faraid, boleh mendapat hak faraid. Yang mana sebab-sebab ini ada kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176, semua ahli-ahli waris ini yang disebutkan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ada sebab-sebab yang terkait dengan si mati. Yang pertama dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab persetubuhan. Tetapi nak faham, mudah faham je, nikah saja dah boleh dapat pusaka, tak mesti kena bersama. Contoh, kalau misal kata hari ini nikah, biasa orang nikah hari Jumaat atau petang Sabtu, majlis walimahnya hari Ahad, dan biasa adat kita, majlis kita biasanya lepas nikah tak duduk sama lagi, tunggu malam majlis walimah, barulah sama-sama tidur dekat rumah belah perempuan. Walaupun hanya lepas nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin RM300, tunai, saksi kata okay, cukup syaratnya, ijabnya, qabulnya, alhamdulillah kata imam, sah. Terus baca doa. Habis baca doa, salah seorang pengantin meninggal. Terkejut meninggal. Sebab apa? Sebab tak sangka-sangka hari ni aku jadi bini orang. Biasa tak pernah kahwin, tak pernah bernikah, hari ni lepas nikah terkejut meninggal dunia. Suami ni dapat pusaka dengan sebab nikah. Atau sebaliknya, suami yang mati, maka isteri akan dapat pusaka. Dia tak ada kaitan dengan bersama atau jima'. Cuma yang berkait dengan jima' ini adalah dalam bab talak. Dalam bab talak, sama ada talak satu, talak raja'i atau talak ba'in. Talak ada dua, talak raja'i dan juga talak ba'in. Talak ba'in ni ada lagi dikategorikan talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Bila sebut talak raja'i, bermakna talak satu atau talak dua yang mana ada berlaku persetubuhan. Itu syarat dia. Ada berlaku persetubuhan, ada berlaku jima',
antara pasangan ini, dan tempoh selepas perceraian itu tidak melebihi salasata quru, 3 kali suci. Andai misal kata seseorang itu selesai daripada akad nikah, kadang-kadang kita ada tengok dalam movie, ada cerita Melayu buat macam tu. Aku terima nikahnya si Fulan dah binti si Fulan dengan mas kahwin RM300 tunai, sah. Habis baca doa, lepas tu dia toleh ke belakang, aku ceraikan kau dengan talak 1. Pengantin lelaki ni cakap macam tu dengan pengantin perempuan. Kategori talak ini termasuk dalam talak bain, bukan talak rajai. Yang dikatakan talak rajai mesti kena bersama dulu antara pasangan suami dan isteri, kemudian ada tempoh iddahnya hanya pada talak 1 dan talak 2. Selagi mana talak rajai ada tempoh iddah belum habis, lagi itu ikatan perhubungan pernikahan masih ada. Contoh, pasangan ini bercerai bulan lepas talak 1, talak rajai, dah pernah bersama, dah ada anak dah pun. Dah ada anak ni maknanya dah pernah bersama lah. Kemudian bercerai, na'udzubillah, bulan lepas. Bulan ini salah seorang suamilah meninggal dunia. Maka isteri ni tadi boleh mewarisi pusaka suaminya kerana masih lagi ada ikatan. Iddah ni tadi masih ada. Bila sebut iddah ni, kita nampak perempuan je ada iddah, rupanya lelaki pun ada iddah. Lelaki ada iddah dalam 2 keadaan. Walaupun ada setengah orang tak bersetuju dengan penggunaan iddah ni pada lelaki, tetapi kalau kita ambil maksud iddah tu tempoh menunggu, ada pada lelaki. 2 keadaan. Perempuan kita maklumlah, bila kena cerai ataupun kematian suami, maka dia ada iddah tertentu. Tetapi lelaki juga ada iddahnya. Dia tak boleh kahwin dengan perempuan lain. 2 keadaan. Keadaan pertama, bila dia berkahwin dengan kakak, kemudian diceraikan kakak ini dengan talak rajai, talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah masih ada. Dia tak boleh kahwin dengan adiknya, dia tak boleh kahwin dengan adik iparnya, adik kepada isterinya. Dia ceraikan isterinya, kahwin dengan adiknya, tak boleh. Kena tunggu habis iddah. Kerana larangan kita untuk menghimpunkan 2 orang bersaudara menjadi isteri kita, tak boleh, haram. Atau satu keadaan lagi, andai misal kata dia dah cukup kota 4 orang. Ni gagah perkasa. Hebat orang ni. Ada 4 orang isteri. 4 orang isteri, tengok perempuan lain berkenan, dia ceraikan salah seorang isteri dia, talak rajai. Dia tak boleh terus nikah dengan perempuan yang dia nak kahwin lagi tambah tu. Kena tunggu iddah perceraian habis baru boleh tambah, topak balik, ganti balik 4 orang. Sebab apa? Ikatan tu masih ada, dia takkan terputus. Dan tempoh itu juga masih ada hak isteri kepada suami, iaitu nafkah tempat tinggal masih ada dalam tempoh tersebut. Jadi ikatan tu masih belum putus, hanya pada jenis talak rajai. Adapun talak bain, dia dah terputus habis. Talak bain apa dia? Talak 1, talak 2 yang dah habis tempoh iddah. Atau dia cerai dengan talak 3, tak boleh rujuk lagi, dah habis. Maknanya dia boleh kahwin dengan perempuan lain, dia boleh terus terputus hubungan dan tak boleh mewarisi antara satu sama lain. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, dengan sebab nasab. Dengan sebab nasab, iaitu dengan sebab keturunan. Ayah mewarisi anak, ayah mati, anak mewarisi ayah. Datuk mati, cucu mewarisi datuk. Cucu mati, datuk mewarisi cucu. Ini sebab yang kedua. Siapa dia? Bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu. Bila kata datuk, kalau tengok pada carta ini, mesti datuk sebelah bapa. Mesti datuk sebelah bapa. Dia takkan jadi datuk sebelah ibu. Sini tak ada. Takkan ada datuk sebelah ibu yang dikatakan waris dalam faraid. Ini kalau di sini katakan datuk, sini ada datuk, sini bukan waris. Mesti datuk sebelah bapa, jalur daripada bapa. Kemudian ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa dan nenek sebelah ibu. Nenek ni special. Nenek dua-dua belah, sama ada ibu ataupun ayah, dua-dua ni merupakan waris kepada si mati. Cuma ada syarat-syaratnya nanti. Syarat bagaimana nenek boleh dapat, dengan syarat ketiadaan ibu. Syarat sebelah bapa
dapat nenek sebelah bapa dapat dengan syarat ketiadaan ibu dan juga bapa kepada si mati. Andai misal kata ibu tiada, bapa tiada, maka kedua-dua nenek ni akan dapat menggantikan tempat ibu, dan bahagian dia mengikut pada keadaan. Kalau misal kata si mati ini ada anak, bermakna bahagian nenek ni 1/6. Bahagi 2, kongsi sama rata. Kalau misal kata si mati ni tak ada anak, bermakna ibu ni sepatutnya dapat 1/3, tapi ibu tak ada, bapa tak ada, nenek mengambil tempat ibu, dapat 1/3. Ni bagi masalah nenek, hal nenek. Kalau misal kata ada bapa ada tetapi ibu tak ada, bapa ada, ibu tak ada, siapa, nenek mana yang akan dapat? Hanya nenek sebelah ibu sahaja yang dapat. Nenek sebelah bapa tak dapat kerana dihalangi oleh bapa si mati. Dia kena tengok pada keadaan kematian waris-waris si mati, siapa yang ada. Kemudian yang ketujuh, nenek sebelah ibu. Ni golongan bawah, masih lagi dalam sebab nasab. Sebab yang kedua, sebab keturunan. Tadi golongan atas, iaitu bapa, ibu, datuk, dan nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu. Ni golongan atas. Kalau tengok pada rajah ni tadi, golongan atas. Ini si mati. Ni golongan atas. Kemudian golongan furuk waris ataupun golongan bawah. Siapa dia? Yang pertama, anak lelaki. Anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki, dan ke bawah. Bila kata furuk bermakna dan ke bawah. Kita lihat pada rajah, ini golongan bawah. Dan bila kata cucu, mesti kena melalui jalur anak lelaki, bukan daripada jalur anak perempuan. Bawah ni tak ada, ini bukan waris. Kalau kita sebut cucu belah anak perempuan kita panggil cucu. Tetapi dalam istilah faraid, dia ada istilah yang khusus, ibnu ibn, bintu ibn. Maknanya ibnu ibn, anak lelaki dari anak lelaki. Siapa? Ini cucu. Bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki. Kalau cucu bawah ni istilahnya ibnu bint ataupun bintu bint, anak lelaki daripada anak perempuan, anak perempuan daripada anak lelaki, anak perempuan, makna cucu di sini. Yang ini bukan waris, mesti kena jalur anak lelaki. Kemudian golongan tengah. Golongan tengah siapa dia? Yang tepi sini. Tadi atas sudah, bawah sudah, kemudian golongan tengah. Siapa dia? Saudara lelaki seibu sebapa. Saudara ni dia ada 3. Yang mewarisi pusaka ada 3 jenis saudara. Pertama, seibu sebapa. Yang kedua, sebapa. Yang ketiga, seibu. Tak ada saudara lain lagi yang boleh mewarisi. Saudara tiri ke kita panggil. Sebenarnya istilah tiri itu, istilah tiri maknanya apa? Suami lelaki yang ada anak duda berjumpa dengan janda yang ada anak, kahwin. Bermakna mereka masing-masing bawa anak. Anak ini dikatakan adik-beradik tiri. Lain mak, lain ayah. Ini bahasa kita yang sepatutnya, yang sebetulnya. Tapi kita anggap, biasanya kita anggap adik-beradik sebapa pun kita panggil adik-beradik tiri. Salah. Itu sebenarnya adik-beradik, betul. Tetapi sebapa. Contoh, ni duda. Dia ada anak seorang. Kahwin dengan anak dara. Kahwin dengan anak dara, kemudian ada anak lagi. Jadi anak yang pertama dan anak yang kedua ini adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin mahram. Begitu juga kalau janda ada anak berkahwin dengan seorang lelaki yang tiada anak, bujang ke, duda ke, yang penting tak ada anak. Dapat anak baru, jadi anak lama dan anak baru adik-beradik seibu. Bukan adik-beradik tiri. Kita biasa guna, oh ayah aku kahwin lain, dapat anak baru, tu adik-beradik tiri aku tu. Salah. Itu adik-beradik sebapa. Sama bapa dengan bapa kita. Cuma lain mak. Sama juga, sama ibu, lain bapa. Kemudian yang kedua, saudara perempuan seibu sebapa. Yang ketiga, saudara lelaki sebapa. Yang keempat, saudara perempuan sebapa. Saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Ini golongan yang di tengah. Kalau tengok pada rajah di sini, ni 1,
2, 3, 4, 5, 6. Saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu. 3 jenis ini. Begitu juga yang perempuan, saudara perempuan seibu sebapa, sebapa dan juga seibu. Dan anak kepada saudara. Kalau dengan si mati, dia sebagai apa? Anak saudara, anak buah. Anak buah si mati juga waris. Dan mesti daripada adik-beradik lelaki sahaja, bukan daripada adik-beradik perempuan. Dia mesti daripada jalur adik-beradik lelaki. Yang dikatakan anak saudara itu dari jalur adik-beradik lelaki. Kita ada adik-beradik perempuan di sini, tetapi anaknya bukan waris. Anaknya bukan waris. Yang dikatakan anak saudara, anak buah, anak kemanakan orang panggil. Panggil kita wak, panggil kita acik. Mesti dari jalur saudara lelaki. Sama ada yang seibu sebapa atau yang sebapa, sama juga anaknya. Sampai sini saja. Saudara seibu, anaknya bukan waris. Kerana saudara seibu ini dua-duanya adalah ahli fardu. Adapun saudara lelaki seibu sebapa dan juga saudara lelaki sebapa, mereka ini ahli asabah. Alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikan pewarisan kepada ahlinya, iaitu ahli fardu, kata Nabi SAW. Fama baqiya, adapun baqinya kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Siapa dia? Cari anak. Tak ada anak, cucu. Tak ada cucu, ke bawah cari atas pula, bapa. Ada bapa? Tak ada. Ada tak datuk? Ada datuk. Datuk dapat asabah. Kerana dia lelaki yang terdekat dengan si mati. Tak ada anak ke bawah, tak ada ayah dan ke atas. Tengok sebelah pula, adik-beradik ada ke tidak. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Tak ada. Tengok adik-beradik lelaki sebapa. Tak ada juga. Anak mereka ada ke tidak. Iaitu ni, anak lelaki, anak saudara dengan si mati. Ada ke tidak? Ada, dia dapat. Berdasarkan hadis tadi, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya. Adapun baqinya berikan kepada lelaki yang terdekat. Kemudian anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Golongan sisi yang dikatakan ba'id, hawashi ba'id, iaitu golongan a'mam. Yang mana? Yang di sini. Ini golongan grup pertama, grup kedua bapa, datuk dan ke atas, grup ketiga adik-beradik dan anak saudara, ni grup yang keempat. Siapa dia? Bapa saudara dengan si mati, pakcik. Bahasa kita panggil pakcik, sebelah mak pun panggil pakcik, sebelah ayah pun panggil pakcik. Tetapi yang dikatakan ammu syaqiq, pakcik di sini yang menjadi waris faraid mesti dari jalur ayah sahaja, bukan dari jalur ibu. Mesti dari jalur ayah di sini. Barulah jumpa bapa saudara seibu sebapa. Ini golongan a'mam, hawashi ba'id. Bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa, ammu syaqiq. Kemudian bapa saudara sebelah bapa, sama bapa lain mak dengan ayah si mati. Yang mana? Di sini. Bapa saudara sebapa dengan si mati. Jauh ke tidak dengan si mati? Jauh. Dengan syarat tak ada golongan 1, tak ada golongan 2, tak ada golongan 3, barulah dia boleh dapat. Tapi kalau macam kata ada anak lelaki, confirm yang ini tak dapat, adik-beradik tak dapat, pakcik pun tak dapat, anak saudara tak dapat, sepupu pun tak dapat. Sebab tu anak lelaki ni dia punya ikatan dia cukup kuat. Orang dulu-dulu cukup takut kalau tak ada anak lelaki. Bukanlah takut apa, risau. Selagi tak ada anak lelaki, selagi itulah kilang beroperasi. Sebab apa? Kalau aku mati ni nanti harta aku pergi kat orang lain. Dia fikir macam tu. Sebenarnya tu waris juga. Adik-beradik kita waris juga. Anak kepada adik-beradik, anak saudara kita waris juga. Kalau tak ada mereka, pakcik kita pun waris juga. Tapi kita menganggap mesti kena daripada keturunan aku baru dapat harta. Selagi tak dapat anak lelaki, beroperasilah kilang tu 24 jam.
Ini bagi golongan a'mam. Sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa. Yang dikatakan sepupu yang mana? Anak kepada pak cik. Ni pak cik. Pak cik ni siapa? Adik beradik dengan bapa semati. Ni semati. Anaknya kalau dengan semati, dalam bahasa kita apa? Sepupu. Anak pak cik kita dengan kita dikira sepupu. Tetapi mesti daripada jalur anak lelaki, daripada bapa saudara. Ada pun ibu. Di sini ada tak nanti kalau kita jumpa? Sini ada adik pak cik juga, anaknya. Yang ini bukan waris. Mesti melalui jalur bapa sahaja yang dikatakan waris. Sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa, sebelah bapa, sama juga, tetapi adik-beradik sebapa dengan bapa. Yang ke C, malam ni kita masuk walak. Ini kena flashback balik. Kalau saya terus masuk sini nanti tuan-tuan tengah-tengah. Jadi kena ulang balik daripada sebab pertama, sebab kedua, sampailah sebab yang ketiga, iaitu dengan sebab walak. Walak ni maknanya apa? Bekas tuan. Contoh, kita dah tak ada konsep tuan sekarang ni. Hamba dah tak ada. Dahulu ada sistem tuan ataupun hamba. Kalau misal kata kita ada hamba, kita merdekakan dia. Hari ni aku merdekakan kau bebas sebebas-bebasnya. Kemudian dia bekerja, dia ada harta, belum sempat berkahwin, tak ada keturunan, tak ada saudara mara, sebatang kara, mati dia. Ada tak harta? Ada harta dia. Siapa yang dapat? Kita akan dapat. Kerana bekas tuan. Kita bekas tuan dia. Sama ada lelaki atau perempuan. Al-mu'tiq atau mu'tiqah, pembebas hamba. Kalau tengok pada peta pokok ahli waris yang berhak, mana dia si mati, ini si mati. Dengan sebab perkahwinan tadi siapa? Yang ini, suami dan juga isteri. Dengan sebab nasab selain suami isteri, ini semua adalah dengan sebab nasab keturunan. Cuma yang ini bahagian grup pertama, anak lelaki, anak perempuan dan ke bawah. Yang ini daripada golongan yang kedua, ibu, bapa, datuk, nenek. Yang ini dari golongan yang ketiga, iaitu adik-beradik dan juga anak kepada adik-beradik. Dan golongan yang keempat, iaitu bapa saudara, pak cik sebelah bapa dan anaknya, kalau dengan kita sebagai sepupu. Bukan ahli waris yang berhak. Yang ni insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan malam ni. Yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, saya ada katakan berkenaan tentang fail faraid. Kita ni, walaupun kita hidup, jangan kita menganggap urusan pusaka ini hanya kepada waris. Maknanya waktu kita hidup ni, kita tak perlu fikir tentang pusaka. Tak. Waktu kita hidup inilah yang sepatutnya kita fikirkan tentang fail pribadi, supaya pusaka kita nanti mudah diuruskan oleh ahli waris. Sebaiknya semasa hidup, nak kata bukanlah wajib, tetapi secara peribadi pandangan saya, kita ni semua digalakkan ada fail pribadi faraid masing-masing. Supaya apa? Supaya bila kita mati nanti, mudah urusan waris-waris kita untuk menguruskan pusaka kita. Hari ini kalau kita lihat masyarakat kita, ramai yang mengambil ringan tentang urusan pusaka. Sebab mungkin mentaliti kita masih lagi menganggap nanti, tunggu dulu, belum sampai masanya nanti. Bila sehari lepas kita cerita, lepas ke bumi, esoknya cerita, macam-macam fitnah timbul. Kau anak tak kenang budi, kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu buku. Ini buku ni tajuk dia Khutbah Pusaka. Di Shopee ada jual. Penulis Samsudin Kadir Amin Hamid. Kalau lihat di sini, baca khutbah pusaka dalam masa 24 jam selepas jenazah dikebumikan. Tapi kalau kita buat, wah ni bila kita buat nanti orang akan cakap apa? Kau ni gila harta.
tak kena budi, apa lagi, kubur merah lagi sibuk cerita. Tapi dalam Islam digalakkan dan ada panduannya. Dibaca secara duduk, dikelilingi waris, kumpul semua ahli waris yang berhak mendapat pusaka, kenal pasti siapa yang dapat, siapa tak dapat, kumpul, bincangkan. Dalam buku ni diceritakan tentang khutbah, apa yang nak disampaikan kepada ahli waris. Okey, ini harta arwah ayah. Ada sekian. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita kena tolak siap-siap untuk pengurusan jenazah. Dah lepas kita buat semalam kan, guna duit siapa? Guna duit Along. Along nak claim ke tidak? Nak claim. Itu hak dia, bagi. Kalau Along kata tak apalah, Along belanja, inilah khidmat terakhir untuk arwah ayah. Okay. Tak payah ambil harta si mati, bagi kepada dia, tak perlu. Simpan untuk diuruskan step yang seterusnya. Dah selesai pengurusan jenazah, apa nak kena buat dengan harta si mati ni? Hutangnya, tengok ada tak hutang dengan Allah. Puasanya ada tak yang belum terbayar. Fidyahnya kena bayar, gantikan puasa yang tertinggal. Ada tak nazarnya yang belum tertunai. Ada tak hajinya yang belum terlaksana, wajib gunakan harta si mati untuk urusan badal haji. Hutang dengan manusia, ada tak hutang dengan siapa-siapa atau orang lain yang berhutang dengan si mati, kena diuruskan. Siapa yang wajib uruskan ni? Waris. Kita yang hidup kena ambil berat, dan ini tanggungjawab kita. Kemudian wasiat jika ada, kalau tiada baru pergi kepada faraid. Kalau ada, wajib laksanakan wasiat terlebih dahulu, kemudian barulah faraid. Dan dinyatakan dalam ini secara terperinci. Sebaiknya semasa hidup, setiap orang menyediakan fail faraid peribadi, masukkan dalam fail tersebut dokumen-dokumen seperti berikut. Yang pertama, salinan kad pengenalan setiap waris. Dan kita kena kenal pasti siapa dia ahli waris. Macam saya, bila saya meninggal, saya menganggap hari-hari saya akan meninggal. Ini persediaan kita. Sebab syarat mati bukan tua, syarat mati bukan sakit. Bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa kita. Jadi kita kena bersedia. Andai saya kata malam ni Allah tarik nyawa aku, apa persediaan aku untuk pusaka aku, untuk memudahkan waris-waris, supaya waris-waris mudah urusan dan tidak terlepas tanggungjawab mereka untuk menguruskan pusaka kita. Yang pertama, salinan kad pengenalan. Kad IC saya, IC ayah saya masih ada, ibu saya, isteri saya, my kid anak-anak pun begitu juga. Kemudian salinan surat beranak. Surat beranak siapa? Surat beranak kita. Kerana dalam surat beranak kita ada nama ayah kita, ada nama ibu kita. Jadi dekat situ bukti bahawasanya ayah dan ibu merupakan waris kita. Boleh jadi ada orang nama sama dengan ayah kita, maknya ada orang yang nama sama dengan mak kita, nama dan bintinya sama. Tetapi bila ada surat beranak, ada nombor IC sekali, nombor IC mak, nombor IC ayah. Nombor IC tak boleh tipu. Setiap seorang dia lain-lain nombornya. Kalau nama boleh jadi sama, nama dan juga binnya sama. Kemudian kena ada surat nikah, masukkan. Yang ni semua salinan. Kalau tuan-tuan nak buat di rumah, masukkan yang original. Saya tak boleh masuk yang original lah. Kalau misalnya kata saya bawa ke mana-mana hilang, nanya saya. Sebab kita akan masukkan sekali dengan geran tanah, geran kenderaan, geran rumah, semua yang terlibat dengan fail peribadi. Kemudian surat beranak, sijil nikah. Apa tujuannya? Untuk membuktikan bahawasanya isteri kita, pasangan kita merupakan waris kepada kita. Apa bukti dia sebagai waris? Ada surat nikah. Kemudian surat beranak anak-anak pun begitu juga. Apa bukti dia waris kita? Dia anak kita. Apa bukti? Nama orang lain pun sama. Ada surat beranak, dekat surat beranak anak kita ada nama kita sebagai ayah atau sebagai ibu. Ni borang W. Borang W ni special. Kalau anak ataupun kita ni warga negara Malaysia yang lahir di luar negara, dia tak dapat surat beranak yang macam biasa ni. Ni surat beranak macam biasa. Tetapi kalau lahir di luar negara, dia cuma ada borang W untuk menggantikan surat beranak. Anak saya 3 orang lahir kat Mesir. Jadi tak ada surat beranak macam biasa, dia cuma ada borang W. Kemudian yang kedua, salinan dokumen harta seperti salinan geran, tanah, rumah, perjanjian jual beli dan kenderaan. Masukkan. Kalau ada 10 ekar tanah nama kita, masukkan semua dalam ni. Kalau ada 10 buah rumah teresnya, semidinya, pangsanya, masukkan semua dalam ni geran.
Geran yang original. Supaya apa? Mudah urusan waris kita nanti. Nanti saya beritahu apa waris nak kena buat dengan fail ni. Kemudian geran tanah, geran kenderaan. Kalau misalnya kata ada isu-isu berkait dengan tanah tersebut, contohlah tanah nama kita tetapi bukan milik kita, pinjam nama saja. Banyak tak berlaku? Banyak berlaku. Ayah nak beli tanah tetapi tak boleh buat pinjaman. Duit ada tapi tak lepas buat pembiayaan. Jadi guna nama anak. Guna nama anak, bulan-bulan ayah yang bayar. Sebab ayah ada hasil sawit, ada kebun banyak. Cuma dia tak boleh buat pinjaman, pembiayaan beli tanah. Jadi guna nama anak. Anak ni kalau ikut nama geran, nama anak. Kalau misalnya kata mati anak ni, menjadi pusaka anak, bukan pusaka bapa. Jadi kena buat. Andai misalnya kata ada isu-isu yang berbangkit dengan harta yang kita atas nama kita, nyatakan tanah ni bukan tanah ayah, bukan tanah saya, cuma pinjam nama saya, cuma pinjam nama sahaja. Tanah, berpesan dengan anak-anak, yang ini bukan tanah ayah, ini tanah atuk, cuma pinjam nama ayah sahaja. Kemudian salinan geran kenderaan. Yang ketiga, salinan buku bank atau penyata akaun. Kalau ada 5 akaun bank, RSB-nya, M-Bank-nya, Maybank-nya, masukkan dalam ni. Apa yang nak kena masuk? Penyata ataupun muka depan. Ada nama, ada nombor IC, kemudian ada nombor akaun. Itu bukti bila mudah untuk waris nak upload nanti dalam sistem MyETAB, proses untuk permohonan pusaka nanti. Begitu juga tabung haji KWSP, masukkan juga. Kemudian yang keempat, salinan dokumen harta-harta berkenaan. Ni kalau misalnya kata ada harta-harta lain, masukkan juga. Contoh kalau kita ada ambil hibah, takaful dan sebagainya, walaupun betul itu bukan termasuk dalam harta pusaka, masukkan supaya menjadi rujukan kepada ahli waris. Contoh saya buat hibah takaful atas nama mak saya. Kalau saya mati, saya carum setiap bulan 100. Andai misalnya kata saya meninggal dunia, mak saya akan mendapat pampasan takaful sebanyak 300,000. Contoh, itu bukan harta pusaka. Itu milik siapa? Milik penerima yang kita letak nama. Berbeza dengan KWSP dan tabung haji. Walaupun kita letak penama, kan sekarang tabung haji kita boleh letak penama, KWSP kita letak penama. Itu bukan milik dia. Dia cuma pemudah cara untuk proses pengeluaran sahaja. Kerana duit yang ada dalam KWSP dan duit yang ada dalam tabung haji adalah harta pusaka si mati, wajib mengikut faraid, tertakluk pada hukum faraid. Berbeza dengan takaful. Takaful ini dia bukan harta pusaka. Milik siapa? Milik kepada yang kita letak nama siapa. Letak nama mak ke, nama isteri ke, nama suami ke. Kemudian hutang-hutang. Salinan rekod hutang-hutang. Nyatakan siap-siap. Wak Herman Jalan Pacitan ada berhutang dengan saya sebanyak RM20,000, sudah dibayar RM5,000, ada baki lagi RM15,000. Kalau perlu letak nombor telefon siapa yang berhutang dengan kita. Kalau perlu lagi letak gambar dia supaya mudah waris kita. Itu kalau orang yang berhutang dengan kita. Apatah lagi kita berhutang dengan orang. Kita berhutang dengan orang, apatah lagi itu lebih penting. Masukkan, saya berhutang dengan Sipulan bin Sipulan, tinggal di jalan sekian-sekian. Berapa? Jumlahnya RM10,000. Dah bayar RM5,000, ada baki RM5,000. Tinggalkan nombor telefon orang yang kita berhutang dengan dia. Kalau perlu letak gambar, letak gambar. Bila anak tengok, kenal, wak ni kenal. Terus jumpa, bayar, langsaikan hutang arwah. Kemudian sebarang pesanan kepada waris, ini wasiat, ini terpulang pilihan. Kalau misalnya kata tuan-tuan nak buat wasiat, silakan, kerana wasiat bukan wajib, tetapi pelaksanaan wasiat wajib kepada ahli waris. Hukum berwasiat pada asalnya wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu untuk berwasiat kepada kaum keluarga, ibu bapa. Ketika mana? Ketika hampir mati. Ini sebelum turunnya ayat tentang faraid. Hukum berwasiat pada ketika itu wajib. Bila kita nak mati, wajib berwasiat kepada ibu bapa dan kerabat. Bila turun ayat faraid, maka hukum wajib berwasiat tadi dimansuhkan menjadi sunat.
Sunat untuk kita buat wasiat, kalau aku mati nanti tanah hujung kampung tu bagi dekat pihak masjid, nak wakaf untuk tanah perkuburan, contoh. Tu wasiat. Apa beza wasiat dengan hibah? Hibah kita bagi masa hidup, dan perpindahan milik boleh jadi juga masa hidup, cuma belum tukar nama. Ni tanah ni ada 4 ekar, anak ayah ada 4 orang, 2 lelaki 2 perempuan. Yang hujung sini untuk Alung, ini untuk Angah, ini untuk Alang, ini untuk Acu. Cukup 1 ekar seorang. Tapi nama belum tukar. Sah tak hibah? Sah hibah, walaupun tak ada hitam putih, walaupun belum pindah milik. Cukup syarat, cukup rukun hibah, sah walaupun belum tukar nama. Mati ayah nanti, depan pegawai pusaka maklumkan tanah ni arwah dah bagi siap-siap dekat kami seorang seekar. Maka pegawai pusaka ambil maklum, keluarkan daripada senarai pusaka, terus bagi mengikut yang telah diberikan semasa hidup. Ni saya buat wasiat kepada Maiz. Ni pulang pada tuan-tuan lah, kalau nak buat, kalau tak terpulang. Dekat sini saya nak baca sedikit. Saya mengarahkan pihak Maiz untuk menggunakan harta pusaka saya bagi mengurus perbelanjaan pengurusan jenazah dan pengubumian saya, membayar semua hutang piutang saya, termasuk sebarang tunggakan berkaitan kewajipan saya terhadap Allah, seperti membayar zakat, fidyah, kafarah dan haji yang belum ditunaikan, serta menyelesaikan segala hutang sesama manusia, gadaian-gadaian berhubung dengan harta ta'alih, sewaan apa jua hutang saya yang lain, serta segala kos dan perbelanjaan untuk mentadbir harta pusaka seawal yang mungkin setelah kematian saya. Panjang dia punya termahnya, cuma yang ini yang bagi saya penting. Apa saya wasiat kepada Maiz? Kalau saya mati, saya lantik Maiz untuk menguruskan harta saya. Perlu ke? Terpulang pada tuan-tuan, tengok pada subjektif. Bagi saya perlu, untuk saya, sebab saya merasakan malam ni saya mati. Sebab tak ada orang boleh menjamin saya hidup esok. Tak ada siapa-siapa boleh menjamin kita boleh hidup sampai besok. Jadi kita kena bersedia. Andai misalnya kata saya mati malam ni, macam mana urusan waris-waris saya nak uruskan? Anak-anak 6 orang, semua kecil-kecil. Isteri pula mesti dalam keadaan kesedihan. Siapa nak uruskan? Jadi saya lantik Maiz untuk menguruskan segala urusan-urusan hutang saya, pengurusan jenazah saya. Kalau misalnya kata ada harta-harta yang masih lagi dalam gadaian, saya lantik Maiz untuk menguruskan. Kemudian yang ketujuh, struktur faraid peribadi. Yang ni kita kena lakarkan. Kalau macam saya ada mak lagi, saya ada ayah, saya ada isteri, saya ada anak-anak, 5 lelaki 1 perempuan. Dan saya buat contoh pengiraan lagi. Kalau misalnya kata harta saya ada 1 juta, ayah dapat berapa? Kalau misalnya kata harta saya 1 juta, mak dapat berapa, isteri dapat berapa, anak lelaki seorang dapat berapa, anak perempuan seorang dapat berapa. Supaya nanti bila saya mati, mereka boleh terus rujuk pada fail saya. Begitu juga tuan-tuan, taklah wajib, tetapi bagi saya sangat penting. Kerana hari ini masyarakat ambil ringan tentang pengurusan pusaka, bukan dengan sebab masalah mentaliti kubur merah lagi, tak. Salah satu kebanyakan sebab puncanya adalah sukar nak mengumpulkan data-data ni. Nak minta salinan IC pun kadang-kadang ada waris yang tak nak bagi kerjasama. Bayangkan. Ni waris yang macam ni menyusahkan waris yang lain, hukumnya haram, berdosa dia. Berdosa waris yang enggan bekerja sama untuk menguruskan pusaka si mati. Dia waris, salah seorang waris, ada waris-waris yang lain. Kita nak selesaikan segera supaya urusan pusaka si mati segera diselesaikan, tapi dia tak nak bagi kerjasama, minta salinan IC pun tak bagi, berdosa dia. Kerana menyukarkan urusan lain. Dan dalam masa yang sama, mungkin di kalangan waris-waris yang lain ada anak yatim, ada ibu tunggal yang memerlukan harta si mati untuk kelangsungan hidup dia, tapi dia berlengah-lengah tak nak bagi kerjasama, berdosa. Jadi ingat, jangan kita ingat aku punya, sekarang aku lah nak buat apa. Betul, engkau punya bahagian kau ada, tapi dalam harta tu ada hak orang lain, tersangkut dengan sebab kita, tersangkut dengan sebab kita punya masalah, tak nak bagi kerja sama. Andai misal kata saya mati malam ni, Maiz sebagai wasi saya, pemegang amanah, bila tahu saya ada fail ni, mudah kerja dia. Anak-anak saya pun mudah urusan. Jadi ni antara salah satu kita punya inisiatif untuk pengurusan pusaka kita. Jangan kita anggap pengurusan pusaka ini bila berlaku kematian waris dia nak kena urus, tidak. Kita yang masih hidup ini
kena ambil peduli dan ambil penting tentang harta kita untuk mudahkan waris-waris kita akan datang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. 8.57. Ada kesoalan sebelum kita akhiri? Ya. Tadi pasal fail ni. Adakah perlu kita sahkan fail dalam hashtag ke apa? Tak perlu. Berkaitan dengan fail faraid peribadi ni tak perlu untuk kita stamping ke dekat surat sumpah, tak perlu. Cuma macam contoh, saya letak waris saya, mak saya ada, ayah saya ada. Kalau misalnya kata na'udzubillah, bukan kita minta, ayah saya meninggal dunia dahulu sebelum saya, tinggal cabut sahaja waris ayah, keluarkan daripada fail. Ayah bukan lagi waris. Kalau misalnya kata mak saya meninggal sebelum daripada saya meninggal, cabut. Kalau misalnya kata ada anak saya meninggal sebelum daripada saya, cabut nama dia, IC dia, kad pengenalan dia, surat beranak, cabut siap-siap. Bermakna waris yang tinggal berkurangan lah. Dan tak perlu untuk stamping. Apa nak kena buat waris? Kebanyakan kita akan berurusan di MyETAT secara online. Kita tak boleh, sekarang ni semua sistem secara online dalam MyETAT. Sekejap ya, saya buka. Ini contoh MyETAT. Kena sign up, masukkan nombor ID, masukkan password. Nanti bila dah ada, kita ada akaun sebagai waris. Dia sebenarnya banyak kepentingan, bukan sekadar waris saja. Pusaka kecil, urusan pusaka ada 3 tempat. Pertama di pejabat pusaka kecil, yang kedua di amanah raya, yang ketiga di Mahkamah Tinggi Sivil. Kebanyakan kita berurusan di pejabat pusaka kecil. Kalau di Kuala Langat di mana? Di pejabat tanah, di tingkat bawah sekali. Apa beza ketiga-tiga tempat ni? Mahkamah Tinggi Sivil, kalau misalnya kata ada harta alih atau tidak alih yang melebihi nilainya 2 juta, maka urusannya mesti di pejabat Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau misalnya kata harta si mati ini harta alih saja, harta alih apa dia? Duit, saham, kenderaan, harta alih yang tidak melebihi RM600,000. Urusannya di mana? Di Amanah Raya Berhad. Dan tempat yang ketiga yang kebanyakan kita akan berurusan di pejabat pusaka kecil, iaitu tempat berurusan bagi harta si mati alih dan juga tidak alih. Alih seperti duit, kenderaan, dan tidak alih seperti tanah, rumah yang tidak melebihi nilainya keseluruhan 2 juta ringgit. Kalau lebih di pejabat di Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau kurang daripada 2 juta dan ada harta alih dan harta tidak alih, urusan kita di pejabat pusaka. Dan permohonan waris melalui online di laman web myetat.gov.my. Permohonan baru Seksyen 8 di sini kita akan berurusan sebagai waris. Jadi kalau dah ada semua benda ni, mudah sangat bagi waris. Line kurang slow sikit dekat sini. Di sini kita kena daftarkan sama ada harta alih ataupun harta tidak alih. Contoh harta tak alih. Harta alih ni apa dia? Geran, yang aset yang mempunyai geran seperti tanah dan juga rumah. Kenderaan bukan harta tidak alih, kenderaan harta alih kerana mudah untuk dipindah milik. Taraf kepentingan. Di sini kita akan pilih waris-waris si mati. Kebanyakan yang memilih adalah waris-waris si mati sebab yang menguruskan ni anak-anak kepada si mati. Ada juga pemiutang dan pengcaveat. Orang yang arwah ni ada berhutang dengan seseorang, dia boleh tuntut, dia buat filing permohonan pusaka bagi si mati. Amanah Raya Berhad, penghulu, penjaga baitul mal, penerima hibah dan sebagainya. Sila pilih talian persaudaraan. Kalau misalnya kata kita pilih sebagai waris-waris si mati, siapa kita yang buat permohonan pusaka si mati? Isteri, suami, anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa, cucu dan sebagainya. Nanti sampai satu step, dah selesai kita isi, sampai satu step kita kena upload sijil mati si mati. Dapat sijil mati, upload. Kemudian kita kena upload step seterusnya, senarai waris si mati. IC-nya, surat beranaknya kita kena upload dalam sistem ini. Bila dah selesai, kita akan upload lagi segala salinan harta tidak alih si mati. Geran tanahnya, geran rumahnya, geran kenderaannya, kita akan upload dalam sistem ini.
Dah selesai semua, nanti kita kena print out dalam sistem ini. Dah selesai kita masukkan step by step, print out dan pergi ke pejabat pusaka pesuruh jaya sumpah atau di hadapan magistrate mahkamah. Untuk apa? Stamping. Yang itu baru perlu kepada COP. Yang itu baru perlu kepada COP untuk pesuruh jaya sumpah. Dapat yang hard copy tadi kita dah print, dapatkan COP, pergi ke pejabat pusaka untuk pendaftaran. Tu stampnya. Kalau misal kata ni tak ada, geran tanah tak jumpa entah mana letaknya, geran kereta ada, geran entah mana perginya, cari-cari tak jumpa, setahun tertangguh, 2 tahun tertangguh sebab geran tak jumpa. Sebab tu kita kena pusatkan, tempatkan dalam satu tempat, filekan segala harta kita supaya mudah urusan waris-waris kita. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Sistem ni ada bukan cas ke? Tak ada. Ini sistem ni free of charge. Kalau misal kata kita yang waris yang menguruskan. Tapi kalau tuan-tuan melantik perunding-perunding adalah charge-nya. Perunding ni kalau satu kematian biasanya 3-4 ribu tak lagi lah. Itu punya kos dia untuk menguruskan. Itu kalau misal kata tak ada kematian berlapis. Kalau ada kematian berlapis, 1 lapis, 2 lapis, maksud kematian berlapis ni apa dia? Ini tanah arwah atuk. Sepatutnya waris cuma 5 orang je. Di kalangan ayah kita, pakcik kita, makcik kita, anak-anak kepada si mati, tanah arwah atuk. Tetapi tak diuruskan segera. Ada berlaku kematian pakcik kita, ada berlaku kematian makcik kita, 1, 2, 3, dah 3 lapis kematian. Hari ni baru kita uruskan, kita lantik perunding, maka charge tu akan bertambah berdasarkan berapa jumlah kematian yang berlapis. Ini kebiasaannya begitu. Tapi tak lagi daripada 2,000 ke 4,000 untuk kematian pertama. Kalau misalnya kata ada kematian kedua, ada tambahan cas. Kematian ketiga, kawan saya pernah uruskan sampai 15 kematian, 15 lapis kematian. Bayangkan tuan-tuan, 15 lapis kematian. Sepatutnya kalau kita segerakan urusan pusaka, tak ada pun kematian yang berlaku selepas tu, dah boleh pindah milik, dapat geran baru atas nama waris yang masih hidup ketika itu. Tetapi kita tangguh setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru nak urus, dah berlaku kematian berlapis. Waris ni patut dapat tapi mati pula. Waris ni patut dapat tapi mati sebelum diuruskan. Maka kematian berlapis 1, 2, 3. Kawan saya pernah uruskan 15 kematian. Jadi jangan ambil ringan dan jangan bertangguh. Buang jauh-jauh persepsi, kubur merah lagi sibuk cerita tentang pusaka. Buang jauh-jauh. Hari ini tuan-tuan, hampir 90 bilion harta umat Islam beku. Apa punca? Tak diuruskan. Ada tanah? Ada. Diusahakan? Usahakan. Tanah senama siapa? Nama arwah atuk. Boleh jual ke tidak? Tak boleh jual. Kalau ada berlaku pengambilan daripada kerajaan, baru nak gaul kepala. Kawan lain dapat pampasan tinggi, tapi dia tak boleh nak dapat pampasan. Kerajaan ambil alih, contoh untuk buat jalan. Kerajaan boleh ambil alih pengambilan, tapi kita nak tuntut pampasan tu selagi belum selesai pusaka, tak boleh tuntut. Masa tu baru gaul kepala. Kenapalah dulu tak buat siap-siap? Kenapalah dulu tak buat awal-awal? Dah sekarang ni baru rasa rugi. Sebab dia rasa tak apalah, tanah aku bukan ada penceroboh pun masuk kat tanah ni, aku dapat hasil setiap bulan. Dia fikir macam tu. Tapi kalau dia mati bulan nanti, cucunya, anaknya akan mengalami masalah yang lebih berat, lebih besar lagi, kerana ada kematian berlapis demi berlapis. Kalau misal kata ini geran tanah, saya nak bagi gambaran mudah untuk kita faham. Ini geran tanah, nama si mati, nak dipindahkan urusan pusakanya kepada waris-waris yang baru, kita daftarkan pusaka, nak keluar geran baru mesti atas nama waris yang hidup. Dia tak boleh atas nama waris yang mati. Geran baru ni mesti atas nama waris yang hidup. Andai misal kata bulan lepas arwah ni mati, bulan ni kita buat, boleh jadi waris yang ada cuma dalam 5-6 orang saja. 5-6 orang senang ke tidak nak uruskan? Nak berkumpul, nak panggil untuk bicara kuasa, pergi ke pejabat tanah, senang ke susah? 5-6 orang, senanglah. Tapi kalau berlaku kematian berlapis demi berlapis, elok-elok 5 orang waris yang sepatutnya terlibat, berlaku kematian berlapis, tak boleh masuk nama dia sebab dia dah mati.
Kena tengok siapa warisnya pula. Isterinya, anak-anaknya. Itu kematian yang pertama. Kematian yang kedua, tak boleh masuk nama dia dalam geran baru ni. Mesti tengok siapa waris-warisnya pula. Elok-elok 5 nama menjadi sampai 40 nama, 50 nama. Sebab berlaku kematian berlapis. Agak-agak senang ke susah nak kumpulkan 40 orang? Jalan kepala. Pergi kat pejabat pusaka. Kalau ramai-ramai, kalau saya tengok kadang-kadang kat pejabat tanah tu, ni ramai ni urusan pusaka lah ni. Ramai yang datang. 20 orang, 30 orang. Sebab masing-masing terlibat dalam urusan pusaka si mati. Punca tak diselesaikan awal. Itu kalau sampai proses selesai. Sampai separuh jalan, kebanyakannya fed up lah, malah nak ambil tahu dah. Itu yang jadi tertangguh sehingga 90 bilion harta umat Islam hari ini dibekukan. Ada tanah, ada rumah, ada, tapi atas nama orang yang dah mati, atas nama atuk, atas nama nenek dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lebih itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa. Tegur saya tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.